Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar di tajuk mikroorganisma dan kesannya kepada manusia, di mana subtopiknya ialah faedah-faedah mikroorganisma kepada manusia. Jadi objektif pengajaran pada hari ini adalah murid dapat mengetahui faedah-faedah mikroorganisma kepada hidupan ataupun manusia. Jadi kita akan tengok aplikasi pengetahuan tentang mikroorganisma yang berfaedah. Mikroorganisma berfaedah, setengah-setengah mikroorganisma membantu hidupan untuk terus hidup sihat. Setengah mikroorganisma diperlukan dalam industri yang tertentu, iaitu ada industri yang menggunakan mikroorganisma yang berfaedah. Mikroorganisma berfaedah dalam pencernaan makanan, penguraian dan kitas semula bahan, perubatan, industri dan pertanian. Ini ialah bidang-bidang ataupun kegunaan mikroorganisma yang berfaedah, iaitu pertama dalam proses pencernaan makanan, yang kedua adalah dalam industri, yang ketiga dalam perubatan, yang keempat dalam pertanian, dan yang kelima dalam penguraian dan kitas semula bahan. Contoh mikroorganisma yang berfaedah dalam pencernaan makanan, iaitu contoh yang pertama, bakteria dalam usus manusia menghasilkan vitamin B dan vitamin K. Contoh yang kedua, bakteria dan protozoa dalam sistem pencernaan herbivore ataupun haiwan-haiwan yang memakan tumbuhan seperti lembu, kambing, akan menghasilkan enzim selulis yang digunakan untuk mencernakan selulosa ataupun tumbuh-tumbuhan ataupun rumput kepada glukosa dalam proses pencernaan haiwan herbivore. Contoh ketiga, protozoa dalam sistem pencernaan anak-anak, itu ialah gambar anak-anak, akan menghasilkan enzim. Protozoa dalam sistem pencernaan anak menghasilkan enzim untuk membantu pencernaan anak-anak. Ini ialah contoh-contoh mikroorganisma yang berfaedah dalam pencernaan makanan. Jadi yang pertama ialah bakteria dalam usus manusia menghasilkan vitamin B dan vitamin K. Contoh kedua, bakteria dan protozoa dalam sistem pencernaan herbivore menghasilkan enzim selulis untuk mencernakan selulosa daripada tumbuhan kepada glukosa. Contoh ketiga, protozoa dalam sistem pencernaan anak-anak menghasilkan enzim membantu pencernaan. Contoh mikroorganisma yang berfaedah dalam penguraian dan kitas semula bahan. Contoh pertama, bahan organik dalam organisma mati. Bakteria atau kulat menghasilkan enzim dan mencernakan organisma mati, iaitu tumbuhan ataupun haiwan yang mati. Bakteria atau kulat menghasilkan enzim dan mencernakan organisma yang mati, iaitu tumbuhan ataupun haiwan yang mati. Dia akan menghasilkan bahan yang lebih ringkas
bahan yang lebih ringkas terbebas dan kembali ke persediaan seperti dalam kita karbon dan kita nitrogen. Jadi jika satu organisma itu mati, maka bakteria atau kulat akan menghasilkan enzim dan mencernakan organisma yang telah mati tersebut menjadi bahan yang lebih ringkas, dan bahan yang lebih ringkas ini akan terbebas atau kembali ke alam sekitar seperti dalam kita karbon dan kita nitrogen yang kita akan belajar pada bab yang kemudian nanti. Contoh kedua, bahan kumbahan berbahaya. Bakteria akan menguraikannya kepada mendapan. Bahan kumbahan berbahaya ni iaitu bahan-bahan kumbahan biasanya yang berada dalam in the water. Bakteria akan mengurai atau menukarkannya kepada karbon dioksida, hidrogen, metana, air dan mineral. Jadi dalam bahan kumbahan yang berbahaya, bakteria akan menguraikannya kepada mendapan, dan bakteria pengurai akan menukarnya kepada karbon dioksida, hidrogen, metana, air dan bahan mineral. Ini ialah contoh-contoh mikroorganisma yang berfaedah dalam penguraian dan kita semula bahan. Ada dua, iaitu bagi bahan organik dalam organisma yang mati. Yang kedua, bahan kumbahan yang berbahaya. Contoh mikroorganisma yang berfaedah dalam perubatan. Terdapat bakteria dan kulat yang digunakan secara meluas untuk menghasilkan ubat, enzim, vaksin dan makanan tambahan kesihatan. Contoh pertama, antibiotik seperti penicillin dan insulin dihasilkan oleh kulat. Iaitu antibiotik ni digunakan oleh manusia seperti penicillin dan insulin. Penicillin ialah antibiotik, insulin ialah yang digunakan untuk penyakit kencing manis. Dihasilkan oleh kulat untuk membunuh bakteria yang menyebabkan penyakit. Jadi penicillin ini digunakan untuk membunuh bakteria yang menyebabkan penyakit. Insulin digunakan untuk merendahkan gula dalam darah atau mengawal gula dalam darah. Contoh kedua, vaksin dihasilkan dengan melemahkan mikroorganisma yang berbahaya. Jadi mikroorganisma dilemahkan untuk dijadikan vaksin. Untuk menghalang, tujuan dia untuk menghalang daripada terkena jangkitan penyakit berjangkit seperti penyakit tetanus. Contoh ketiga, enzim dihasilkan oleh bakteria dan kulat, digunakan untuk mendiagnostiskan penyakit dan rawatan penyakit. Jadi itu ialah contoh-contoh mikroorganisma yang berfaedah dalam perubatan. Ada 3 contoh, iaitu digunakan sebagai antibiotik ataupun menghasilkan insulin. Yang kedua, untuk menghasilkan vaksin. Yang ketiga, untuk menghasilkan enzim. Contoh mikroorganisma yang berfaedah dalam pertanian. Tumbuhan memerlukan nitrogen untuk membuat protein, tetapi tumbuhan tidak boleh menggunakan nitrogen secara terus di udara. Bagaimanakah tumbuhan mendapatkan nitrogen? Jadi dalam udara, kandungan nitrogen adalah yang paling tinggi. Jadi, tetapi tumbuhan tidak boleh menggunakan nitrogen secara terus, tidak seperti oksigen terus ataupun karbon dioksida terus melalui daun. Nitrogen dalam udara
akan dibantu oleh bakteria pengikat nitrogen yang berada dalam akar pokok kekacan dan menghasilkan nitrat dalam tanah. Jadi bakteria pengikat nitrogen ni ialah bakteria yang berada dalam nodul akar kekacan. Dia akan mengambil gas nitrogen daripada udara dan menukarkan kepada nitrat dalam tanah. Bakteria penitritan pula akan menukarkan nitrat dalam tanah kepada nitrogen dalam atmosfera. Nitrat dalam tanah akan diserap oleh akar tumbuhan. Tumbuhan akan dimakan oleh haiwan, iaitu haiwan herbivore ataupun omnivore, seperti manusia. Apabila haiwan mati ataupun tumbuhan itu mati, haiwan mati atau tumbuhan mati, bakteria pengurai akan menguraikan menjadi sebatian amonium. Sebatian amonium akan ditukar menjadi nitrit oleh bakteria penitritan. Nitrit akan ditukarkan nitrat dalam tanah oleh bakteria penitritan. Dan proses ini akan berulang. Jadi kalau kita tengok sekali lagi, mula-mula nitrogen dalam atmosfera akan ditukarkan menjadi nitrat dalam tanah oleh bakteria pengikat nitrogen. Bakteria pengikat nitrogen ni berada dalam nodul akar pokok kekacan. Nitrat dalam tanah akan diserap oleh tumbuhan, oleh akar tumbuhan. Tumbuhan akan dimakan oleh haiwan. Ada juga tumbuhan yang mati dan ada juga haiwan yang mati. Ditukarkan oleh bakteria pengurai menjadi sebatian amonium. Sebatian amonium ditukarkan menjadi nitrit oleh bakteria penitritan. Nitrit akan ditukar menjadi nitrat dan tanah oleh bakteria penitritan. Tetapi ada juga nitrat dalam tanah ini akan ditukarkan menjadi nitrogen dalam atmosfera oleh bakteria penitritan. Sekarang kita lihat contoh mikroorganisma yang berfaedah dalam industri. Pertama, kegunaan mikroorganisma yang berfaedah dalam industri adalah dalam pembuatan roti. Yeast menguraikan gula dan menghasilkan karbon dioksida yang akan menaikkan adunan roti. Jadi kalau roti itu tidak dicampur dengan yeast, maka dia tidak akan naik. Jadi untuk menaikkan roti, yeast terpaksa digunakan dalam pembuatan roti, di mana yeast akan menguraikan gula dan menghasilkan karbon dioksida yang akan menaikkan adunan roti ataupun dough roti. Roti juga akan menjadi lembut. Dalam pembuatan cuka, bakteria mengoksidakan etanol untuk menghasilkan asid etonik ataupun cuka. Jadi dalam pembuatan cuka ni, bakteria akan mengoksidakan etanol untuk menghasilkan asid etonik. Contoh lain adalah dalam membuat yogurt. Bakteria Lactobacillus menghasilkan asid laktik. Susu menjadi masan, itu menjadi yogurt. Jadi dalam pembuatan yogurt, bakteria Lactobacillus digunakan untuk menghasilkan susu masan. Daripada susu segar menghasilkan asid laktik dan menghasilkan yogurt. Jadi ada 3 contoh mikroorganisma yang digunakan dalam industri. Pertama, yeast dalam membuat roti, bakteria dalam pembuatan cuka untuk menghasilkan asid etonik,
Yang ketiga adalah bakteria Lactobacillus untuk menghasilkan acidic susu menjadi acidic, iaitu untuk dalam penghasilan yogurt. Sekarang kita tengok kesan berbahaya mikroorganisma. Mikroorganisma disebut sebagai patogen. Patogen adalah mikroorganisma yang menyebabkan penyakit. Pengelasan patogen dan bagaimanakah patogen menyerang sel perumah. Pertama ialah bakteria. Bakteria menghasilkan bahan kimia toksik yang membunuh sel perumuhnya. Yang kedua, virus. Masuk ke dalam sel perumah dan memusnahkan sel perumah. Yang ketiga ialah kulat. Menghasilkan enzim yang menguraikan tisu sel perumah. Yang keempat, protozoa. Menghasilkan bahan kimia toksik yang membunuh sel perumah. Itu ialah mikroorganisma yang berbahaya. Alga tidak berbahaya kepada manusia dan juga hidupan, maka dia tidak dikelaskan sebagai patogen. Jadi yang menyebabkan penyakit pada manusia ialah virus, bakteria, protozoa dan kulat sahaja. Penyakit yang disebabkan oleh bakteria, pertama ialah penyakit kolera. Gejala bagi penyakit kolera ialah muntah-muntah, perut kejang, cerit-berit. Cara jangkitannya adalah melalui makanan yang tercemar dan air yang tercemar. Makanan dan air yang tercemar. Yang kedua, penyakit pneumonia. Gejala dia ialah cecair dalam paru-paru, demam, sakit, menggigil. Cara jangkitannya ialah melalui udara. Ketiga, penyakit gonoria. Kesakitan semasa membuang air kencing, pengeluaran nanah pada organ pembiakan. Cara jangkitan adalah melalui hubungan seksual. Yang keempat, penyakit tuberkulosis atau penyakit TB. Gejala dia ialah batuk yang berterusan, penurunan berat badan, sakit dada dan sesak nafas. Cara jangkitan adalah melalui udara, air dan makanan. Penyakit yang kelima adalah penyakit sifilis. Gejala ialah demam, nodus limfa yang bengkak, bintik merah pada kulit, rambut gugur. Cara berjangkit atau cara jangkitan adalah hubungan seksual, sama seperti penyakit gonoria. Penyakit yang disebabkan oleh virus. Pertama, penyakit sesama dan influenza. Gejala bagi sesama dan influenza ni ialah hidung berair, demam, sakit kepala, letih dan sakit kerongkong. Cara jangkitan adalah melalui udara. Yang kedua ialah demam denggi, iaitu bintik merah pada kulit, demam panas, sakit kepala, sakit sendi, sakit otot, pendarahan dalam hidung, pendarahan dalam mulut, pendarahan pada kulit dan organ dalaman. Cara jangkitannya ialah melalui nyamuk Aedes. Penyakit yang ketiga disebabkan oleh virus ialah demam campak. Gejalanya ialah sesama, batuk, demam, bintik merah pada badan,
dan bersin. Cara berjangkit adalah melalui udara dan juga air hujan. Penyakit seterusnya disebabkan oleh virus ialah hepatitis. Hepatitis ni ada dua, hepatitis A atau hepatitis B. Gejala bagi hepatitis A atau hepatitis B adalah demam, keletihan, jandis ataupun kulit menjadi warna kuning, muntah, sakit sendi dan sakit otot. Hilang selera makan, air kencing menjadi gelap. Cara jangkitan adalah melalui makanan yang tercemar dan cecair daripada badan. AIDS, gejala dia nodus limfa bengkak, hilang berat badan, ruan pada kulit, lesu, demam dan cerit-berit. Cara jangkitan adalah melalui cecair badan, jarum suntikan yang tercemar. Sekarang kita lihat penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kulat. Pertama, panau. Gejala dia terdapat bahagian pada kulit kelihatan cerah dan berwarna putih. Dan dia akan berasa gatal ataupun ruang yang gatal. Cara jangkitan adalah melalui sentuhan, spora jatuh pada kulit. Yang kedua, kurap. Kulit menjadi merah, kegatalan pada kulit kepala yang dijangkiti kehilangan rambut. Cara jangkitan ialah melalui sentuhan. Penyakit yang ketiga disebabkan oleh kulat ialah pityriasis vesicular. Ruan pada dada, leher, tangan dan belakang badan, bintik kemerahan atau keperangan pada orang berkulit cerah, bintik pucat pada orang berkulit gelap. Cara jangkitan adalah melalui sentuhan. Penyakit yang keempat disebabkan oleh kulat ialah sariawan mulut. Mulut dan lidah menjadi merah. Cara berjangkit atau cara jangkitan adalah melalui sentuhan. Jadi dalam buku teks diberi nama panau dan kurat. Yang dua itu sebagai tambahan kepada penyakit yang disebabkan oleh kulat. Penyakit yang disebabkan oleh protozoa. Pertama ialah penyakit malaria. Gejala dia ialah demam panas, anemia ataupun kurang sel darah merah, lesu, sakit kepala, kulit pucat. Cara jangkitan ialah gigitan nyamuk tiruk. Ini nyamuk tiruk betina. Gigitan nyamuk tiruk. Penyakit tidur atau trypanosome, demam, debaran, hilang berat badan. Gejala dia. Cara berjangkit gigitan oleh lalat. Disentri, cerit-berit, lemah, sakit perut. Cara berjangkit atau cara jangkitan adalah air yang tercemar. Macam manakah penyakit itu berjangkit? Jangkitan penyakit ialah pemindahan patogen daripada seorang ke seorang yang lain. Bagaimanakah penyakit ini berjangkit? Cara penyakit berjangkit pertama ialah melalui udara. Yang kedua melalui makanan.
Yang ketiga, melalui air. Iaitu air sungai yang tercemar masuk dan pergi digunakan tanpa mendidik air akan menyebabkan cerit-berit, iaitu sampah sarak yang dibuang dari sungai akan mencemarkan air, lepas tu masuk simpan dalam telaga atau sebagainya, digunakan tanpa mendidik air akan menghasilkan cerit-berit. Cerit-berit itu akan satu pusingan. Melalui sentuhan secara langsung seperti hubungan seks, perkosongan jarum suntikan, pemindahan darah daripada ibu kepada bayi. Sentuhan secara tidak langsung, perkosongan barang seperti tuala, pakaian atau kasut. Dan melalui vektor, iaitu vektor ialah organisma yang membawa patogen kepada organisma yang lain. Contoh vektor adalah lalat dan juga nyamuk. Jangkitan melalui vektor yang pertama ialah tikus. Penyakitnya disebabkan oleh demam gigitan tikus. Demam gigitan tikus, cara jangkitan ialah gigitan tikus. Yang kedua, nyamuk. Penyakit ialah malaria, demam denggi, filariasis. Gigitan nyamuk. Yang ketiga, lalat, kolera, disenteri, kerancunan makanan. Patogen dipindahkan daripada telurnya ke makanan. Jadi ada 3 kaedah jangkitan, iaitu vektor, iaitu tikus, nyamuk dan juga lalat. Jadi itu saja berkaitan dengan mikroorganisma yang berfaedah dan juga mikroorganisma yang berbahaya kepada manusia. Jadi sebelum mengakhiri pengajaran pada hari ini, jadi murid-murid dikendaki membuat soalan kuis secara online yang akan dimasukkan ke dalam Google Classroom dan juga ke dalam WhatsApp. Ini adalah untuk mikroorganisma yang berfaedah. Jadi murid-murid sila jawab soalan ini. Contohnya yang soalan pertama, antara mikroorganisma berikut yang manakah digunakan untuk menghasilkan makanan ini, iaitu kicap, roti, yang mana. Jadi klik jawapan yang betul dan tekan check. Dan selamat menjawab. Untuk kesan buruk, kita juga ada soalan secara atas talian. Ada 9 soalan. Jadi jawab soalan, jadi setiap soalan ni maksimum 60 second. Antara berikut yang manakah bukan kesan buruk mikroorganisma? Contohnya ialah pencemaran udara. Okey. Jadi sekian saja. Selamat menjawab.